Okey. So, hari ni kita akan sambung 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua formula ubah. Sebelum kita pergi kepada lebih detail untuk kita baca ayat, kita kena kenal pasti dulu contoh-contoh situasi. So, perlu cikgu ingatkan, dalam kita belajar ketaksamaan linear ni, ada dua sahaja perkataan yang menyebabkan dia tak ada tanda sama dengan kat bawah ni, macam ni, dia tak ada tanda sama dengan ni. So, ada dua sahaja, sama ada perkataan lebih besar ataupun kurang. Okay. So, kalau dia lebih besar atau dia perkataan kurang, kita tak akan ada tanda sama dengan. Contoh yang ini. Ni dia kata lebih besar. Jadi simbol ni tak akan ada tanda sama dengan. Kurang pun tak ada tanda sama dengan. Selain daripada itu, semuanya ada tanda sama dengan. So contoh Y tidak kurang daripada X. Tapi dia perkataan ada tidak kat depan kan. Jadi tu yang ada tanda sama dengan. Okay. Lepas tu kalau kita tak perlu hafal pun benda ni. Cuma kita kena faham ayat itu. Maksudnya macam ni kan, Y tidak kurang daripada X. So maksudnya tidak kurang, bermakna itulah yang paling sikit. Tak boleh kurang daripada itu. Sebab tu simbolnya adalah lebih besar. Jelas tak? Jelas. Okey, sama je macam ni. Dia tidak lebih, bermakna itulah yang paling lebih. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi sebab itulah dia kurang atau sama dengan. Sebab X tu yang paling lebih. Tak boleh kurang daripada itu. Jadi simbol tu akan jadi kurang lah. Okey, sama juga perkataan sekurang-kurangnya. Itulah yang paling kurang. Paling kurang sekali. Jadi simbol dia akan jadi lebih atau sama dengan. Selebih-lebihnya itulah yang paling lebih. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi simbol akan jadi kurang. Sampai situ jelas? Jelas. Sama juga perkataan maksimum, minimum. Yang ni lebih besar, kurang. Okey, ni lebih besar, kurang tu yang simbol dia tak ada tanda sama dengan. Berbeza dengan ayat melebihi. Kalau ada perkataan macam ni kan, melebihi. Melebihi ni maksud dia simbol tolak. So, contoh M melebihi X. Dia akan jadi M tolak X lah. Macam tu. Jelas? Ada soalan nak tanya? Okay. Ada soalan tanya, cikgu teruskan. Okay, kita pergi pada contoh. SMK, Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5. So, kita buat dulu kita punya keluarkan maklumat kita. So, kalau dia tingkatan 4, dia adalah X orang murid. Kalau dia tingkatan 5, dia adalah Y orang murid. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. Okey, yang pertama jumlah. So kita tahu kalau perkataan jumlah dia akan jadi tambah lah. Peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. So jadi kalau jumlah kita tahu tambah. Jadi maknanya tingkatan 4 tambah dengan tingkatan 5 selebih-lebihnya. Itu yang paling lebih. Jadi dia akan jadi kurang atau sama dengan 40. Jelas? Jelas. Okey. Dia kata bilangan murid tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 ni kita tahu yang Y. Okey, tidak kurang. Ada perkataan tidak. So itulah yang paling kurang. Tak boleh kurang lagi daripada itu. Jadi akan jadi lebih besar. Bilangan murid tingkatan 4. Bilangan murid tingkatan 4 adalah X. Tingkatan 5 tadi Y kan? Ya Allah. Sebanyak Y orang tingkatan 4. Ya Allah, salah ini. Y X tingkatan 4 lah yang Y. Tingkatan 5 X. So X lebih besar dari Y. Okey, jelas tak? B. Jelas. Lepas tu dia kata sekurang-kurangnya itulah yang paling kurang. 15 orang murid tingkatan 4. Tingkatan 4 adalah Y. So Y sekurang-kurangnya simbol adalah lebih. 15. Okey, ada soalan nak tanya?
Jelas tak bila awak baca soalan awak tahu nak keluarkan simbol apa, perkataan ni dia akan jadi huruf apa, lepas tu ketaksamaan dia macam mana. Sampai situ jelas? Jelas cikgu. Okey, Jelas, seterusnya. Kita pergi contoh 8. Dia kata sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwat pengganti jenama X. Okey, so kita ada jenama X dengan jenama Y. Untuk pencetak, pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga 14 dan 18 ringgit. Okey, so kalau dia X, harga dia 14. Kalau dia Y, harga dia 18. Syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Dia kata jumlah dakwat. Okey, jumlah dakwat. So kita tahu yang ni harga tadi kan? Ini harga. So kalau X dengan Y ini adalah bilangan. Jadi bila ada perkataan jumlah, kita tahu kita kena guna tambah. Jadi jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi. So yang A tu dia akan jadi jenama X tambah jenama Y tidak melebihi, kita kena guna simbol itulah yang paling lebih. Jadi kita kena kurang daripada 25. Faham? Faham. Okey, B pula bilangan jenama Y. Okey. Cikgu ikut sebiji tau ni. Ayat tu bilangan dakwat jenama Y. So cikgu buatlah Y. Dia kata sekurang-kurangnya. Itulah yang paling kurang, jadi kena simbol lebih. 2 kali. So cikgu buat 2. Jenama X tu X lah. Macam tu cara awak keluarkan satu-satu daripada ayat tu. Yang B ni faham? Faham. Okay, C pula. Bilangan dakwat jenama Y. Okey, cikgu buat Y. Tidak melebihi. Kalau tidak melebihi, dia mesti itulah yang paling lebih. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi kita kena simbol kurang lah. 8. C faham? Pergi D pula, jumlah pembelian. Ini berkaitan dengan pembelian. Jadi dia adalah berkaitan dengan harga ni tadilah. Harga ni tadi ya. So jumlah pembelian jadi 14X tambah 18Y. So kita tahu jumlah tu kita kena tambah kan. Tidak melebihi. So itulah yang paling lebih. Jadi simbol awak akan jadi kurang atau sama dengan 400. Faham? Faham. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, praktikan diri 6.2A. Cikgu nak Aina Balkis jawab. Soalan A Aina. Okey, Boleh tak cikgu. awak keluarkan dulu maklumat dulu? Baca soalan dan keluarkan maklumat dia. Encik Wo membeli 2 jenis kemeja daripada pemborong untuk dijual di kedainya. Kemeja jenama X berharga RM8 sehelai dan kemeja jenama Y berharga RM12 sehelai. Syarat-syarat pembelian kemeja adalah seperti yang berikut. Okey, so kita ada 2. Tolong keluarkan dulu maklumat dia, bilangan dengan harga. Bilangan Ada? X X. jenama harga X dengan RM8 harga RM8. Okey. dengan Harga RM12. RM8. Okey. Teruskan. A, baca A. A. Jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 50 helai. Okey, macam mana kita punya jawapan? X tambah Y kurang sama dengan 50. Oh, bagus. B? B. Kemeja jenama X sekurang-kurangnya 2 kali kemeja jenama Y. X lebih sama dengan
2Y. Bagus. C. C. Jumlah pembelian tidak melebihi RM850. RM8, 8X tambah 12Y kurang sama dengan 850. Bagus. Yang lain macam mana? Faham tak? Faham. Faham ni. Faham Okey, bagus. Kita teruskan lagi. So ini adalah soalan buku teks Dan tapi awak boleh try, kalau nak try cuma kita akan jawab nanti dalam buku modul lah. Cikgu teruskan dulu. So tak ada apa-apa nak tanya ataupun ada yang siapa perlu cuba lagi. Cikgu perlu ke cikgu test lagi? Boleh. Cikgu test lelaki pula lah. Cikgu nak test Syazmel. Syazmel boleh cakap tak Syazmel? Boleh. Okey Syazmel. Baca nombor 2 Syazmel. Sebuah kilang menghasilkan dua jenis kasut sukan. Kasut sukan jenis X adalah untuk kanak-kanak dan kasut sukan jenis Y adalah untuk orang dewasa. Syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan adalah tempoh seminggu seperti yang berikut. Okey. Teruskan. 2A. Pengeluaran maksimum kasut ialah 500 pasang. Maksimum faham kan? Maksimum tu itulah yang paling lebih. Jadi kita punya persamaan macam mana? XY tu. XY. Apa maksud pengeluaran? Sama tak masuk dengan jumlah dia? Sama. Jadi macam mana nak buat dia punya persamaan? X tambah Y. Okay, X tambah Y. Maksimum tu simbol macam mana? Maksimum tidak lebih. Maksimum. Awak kena faham kata maksimum tu. Maksimum tu itulah yang paling lebih. Dah tak boleh lebih daripada tu dah. Itu. Jadi simbol akan jadi? Tidak lebih. Tidak lebih. Kurang atau sama dengan. Faham tak perkataan maksimum tu macam mana? Faham. Faham tak Syazmil? Faham. Okey. Lepas tu sama? Kurang atau sama dengan 500. Okey, B. Kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya 3 kali kasut sukan orang dewasa. Kanak-kanak huruf apa? X. Selebih-lebihnya simbol apa? Tidak boleh melebihi. Jadi simbolnya macam mana? Simbol lebih ke simbol kurang ni? Kurang. Kurang sama dengan? Kurang sama dengan 3 kali kasut orang dewasa nak tulis apa? 3X. 3Y. Okay, 3Y. Okay, C. Pengeluaran minimum kasut sukan dewasa ialah 200 pasang. Tambah jumlah. Tengok kenapa nak kena tambah? Sebab dia cuma kata kasut dewasa sahaja. Jadi kasut dewasa tu apa? Y kan? Minimum tu apa? Simbol apa? Lebih ke kurang? Lebih. Okay, lebih sama dengan? 200. Okay. Syazmi jelas tak? Jelas. Yang lain macam mana? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada cikgu. Okay, kalau tak ada, kalau siapa nak malu nak tanya, boleh chat dekat situ. Cikgu guna 2 peranti sekarang ni. Jadi cikgu boleh nampak apa yang awak tulis. Jadi awak boleh cakap lah kalau malu kan, type apa yang awak nak tanya. Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan
Okey, kita pergi pula titik yang memuaskan kesemua persamaan, kesemua ketaksamaan linear dalam sistem ketaksamaan linear boleh ditentukan dengan mengenal pasti rantau yang sesuai. Okey. So, contoh macam gambar kat sebelah ni. Ini adalah contoh persamaan di antara X tambah Y sama dengan 8 dengan Y sama dengan 3. So dia akan bergantung kepada kita punya ketaksamaan kita lah. Contohlah kan, awak ada X tambah Y lebih daripada 8. So simbol awak akan ada, awak punya lorekan akan berada di sebelah sini lah. Dan satu lagi dia kata Y lebih daripada 3. So kalau Y lebih daripada 3, kita hanya akan lorek sebelah atas ni saja. Jadi kawasan kita adalah kawasan yang berwarna oranye. Jelas tak? Faham? Lagi. Cikgu ulang balik. Kalau dia simbol lebih, kita tahu kalau dia lebih, kita akan lorek sebelah kanan kan? Sebelah kanan, sebelah atas. Ini garisan kita ni, ini garisan kita, kita akan lorek di sebelah atas dia. Ni sebelah atas dia. Okey, lepas tu Y lebih daripada 3. So, kita tahu kalau dia lebih dari 3, kita akan lorek sebelah atas dia lagi. Ini garisan dia, kita akan lorek di sebelah atas dia. Jadi tempat di mana pertembungan awak punya lorekan, itulah jawapan dia. So jawapan dia adalah yang kawasan berada di sebelah oranye ni lah. Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, macam mana kalau cikgu ubah? Cikgu ubah satu kurang, satu lebih. Kat mana kawasan dia? Warna apa? Purple. Bagus, warna purple. So siapa yang tak nampak cikgu buat kurangkan. Jadi kawasan ini cikgu lorekkan ke bawah. Lepas tu yang Y lebih daripada 3 cikgu lorekkan ke atas. Jadi pertembungan lorekkan cikgu, itulah jawapannya. Jelas tak? Jelas. Okey. Kita tengok pula yang ni. Macam mana kalau cikgu buat ini pula yang kurang? Kat mana kawasan dia? Kuning. Dekat warna kuning. Bagus. Okey. Kalau cikgu buat yang ni pula lebih besar, kat mana kawasan dia? Pink. Dekat? Dekat mana? Tak dengar. Awak cakap ke tadi? Bukan A kan? Awak tengok kalau cikgu buat kurang, lepas tu Y lebih daripada 3 kat sini. Boleh ke? Tak ada jawapan sebenarnya. Sorry. Dekat situ bukan, cikgu lorek kat sini, kat sini. Tak ada jawapan lah sebenarnya. Dekat B. Ya Allah, kat B. Ini saya tanya tadi. Kejap. Ni lebih, ini kurang. Okay, so kalau ini lebih, cikgu akan lorek kat atas. Lepas tu, yang ni kurang, cikgu akan lorek kat bawah dia. So jawapan dia adalah D lah. Jelas tak? Jelas. Okay, seterusnya. Kita nak tengok kenyataan itu benar atau palsu. Okay. So kalau macam tadi,
Titik ni kan kalau kita tengok, kalau kita nak tahu dia punya tu benar atau palsu, kita tengok, kita masukkan. Katakanlah titik ni kita masukkan. So kita gantikan kita punya X dengan 2. Kita gantikan Y kita dengan 1. So dia adalah kurang daripada 8. Betul lah. So ketaksamaan Y adalah kurang daripada 1. Tapi yang ni sepatutnya 1 adalah kurang daripada 3. Tapi bila kita masukkan 1 dekat sini, dia jadi 1 lebih besar daripada 3. So palsu lah. So kita cuma nak tengok sama ada dan contoh kat sini kan 25 dengan 34. Dua-dua adalah benar. Jadi bermakna rantau B lah jawapannya kalau kita masukkan dalam persamaan lah. Ni. Tapi nak senang, better guna yang cikgu punya tadi tu kat sini kan. Kita lorek saja ni maksud dia 25 kan, titik tu 25 kat sini. 25 dekat sini. Lepas tu 34 dekat sini. So betul lah dia berada dekat kawasan yang warna ungu. Tengok kurang lebih. Ni dia buat kurang. Ni dia buat lebih. Okay. Satu dia buat kurang, satu dia buat lebih. Jadi, so kalau kita buat lorekan ni, kita ikut lorekan kita tadi kat sini. Lepas tu Y lebih daripada 3, so dia kat sini. Jadi titik kita yang kita plotkan tadi dekat sini. Ni kan, ni yang kita plot tadi. So betul lah dia berada di kawasan yang warna ungu. Jelas? Jelas you. Ataupun kita boleh ganti je dalam persamaan kita tadi kat sini. Ikut sama macam buku teks ni. Okey, cikgu teruskan lagi contoh 9 . Berdasarkan raja di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, ini dia pakai titik. Sebenarnya senang lagi kalau kita pakai yang lorekan saja. Okey, contohkan kurang daripada ni kan. So bermaksud cikgu akan lorek kawasan ini. Ini kita punya persamaan yang pertama. Dan ini adalah persamaan yang kedua. So cikgu akan ambil garisan ini, cikgu akan lorek kat bawah dia. Yang ini, cikgu akan lorek dekat bahagian atas. So kawasan ni adalah kawasan yang berwarna pink, betul tak? Betul. Okey, itu jelas Cikgu dah lorek tadi, kita dah nampak kawasan kita adalah sekarang dekat warna pink ni. So kita ambil titik, tengok. Dua-dua mesti benar, baru itu adalah kawasan dia. Kat sini benar kan? 8, 6. 8, 6. So itu memang betul lah kawasan yang kita lorek guna yang cikgu kita belajar yang 6.1 mula-mula tadi. Kita dapati kawasan itu berada dekat warna pink. Warna pink So titik itu pun benar lah. Jadi rantau D yang memuaskan ketaksamaan ni. So kalau nak guna yang ni boleh je. Kita ambil mana-mana titik dekat rantau yang berlainan ni. So kita ada macam ni kan. Ya. Kita ada rantau macam ni. So ada 4 bahagian kita nampak sekarang kan. So kita namakan rantau kita, rantau A, rantau B, rantau C, rantau D. Okay. So A tu ambil je mana-mana titik. Kalau awak tak nak guna 4-2 ni, kita boleh je ambil mana-mana titik. Katakanlah cikgu nak ambil 2-2. So cikgu gantikan titik 2-2 dalam persamaan kita. So ini persamaan kita kan. Jadi cikgu gantikan dekat sini. Y cikgu 2. 3/4 darab 2. X cikgu gantikan 2. So cikgu dapat jawapan 2 adalah kurang daripada 3/2 tambah 2 dia jadi 7/2. So ini palsu. So cikgu ganti masuk lagi dalam X tambah Y
lebih daripada 7. So cikgu ganti 2. Nampak? 2 tambah 2 lebih daripada 7. Betul ke lebih daripada 7? Palsu kan? Salah juga. Ini betul tadi. Sama yang ini betul. Sebab 2 memang kurang daripada 7/2. So, bila dia satu benar, satu palsu, so bukan situlah rantau dia. Itu cara untuk penyelesaian yang buku teks ni ajar lah. Jelas tak? Jelas. Perlu ke cikgu tunjuk yang B pula? Tunjuk tu. Tunjuk. B Okay. Padam balik yang ni. Okey, cikgu ambil tengok kat B, cikgu tak nak guna titik 15, cikgu nak ambil titik 14. Cikgu ambil titik 14 dekat kawasan B. So, Y kita adalah, sekarang titik ni dah tukar jadi 14. Y kita 4 kurang 3/4 darab 1 tambah 2. So, 3/4 tambah 2 nilainya adalah 11/4. So 4 kurang daripada 11/4 salah lah. Sebab 11/4 adalah bersamaan dengan 2.75. So 4 tu lebih besar sepatutnya. So ini pernyataan ini salah. Kita masuk kat sini pula 1 tambah 4 lebih besar daripada 7. Salah juga. 5 lebih daripada 7 pun salah. Jadi kedua-dua persamaan kita adalah kita punya pernyataan kita adalah palsu. Jadi kawasan B bukanlah kita punya rantau yang memuaskan. Faham? Faham. Faham. Perlu ke cikgu tunjuk lagi C dengan D? Ataupun korang dah faham? Kalau senyap, cikgu anggap faham lah. Boleh? Boleh. Faham Faham. Okay, faham Cikgu teruskan. Okay. Praktis 6.2B. Tadi cikgu tanya lelaki kan? Cikgu nak tanya perempuan pula. Cikgu nak tanya Nur Akilah. Nur Akilah boleh ada mic tak? Ada sebelah cikgu. Okay, Nur Akilah. Cuba jawab soalan A tu. Mana kawasan dia sebenarnya? Boleh tak Akilah? C. Nombor 1A tu C. Okay, betul tak Batrisha? Betul tak Akilah jawab C? Batrisha? Ainuddin. Oh, Ainuddin. Betul ke jawapan tu 1A tu C? Jawapan dia D cikgu. Jawapan dia D. Okay, ada yang jawab D. Kita check. Akilah tengok betul-betul Akilah. Okay, sekarang Y lebih besar daripada 2X. So, ini kawasan awak. So, dia nak ambil lebih besar. Jadi, kita kena ambil kawasan yang berada di bahagian atas. Okay. Kemudian kita ambil Y kurang daripada 6 kan. Ini kita punya persamaan Y sama dengan 6. Jadi, kita akan ambil di kawasan yang berada di bahagian bawah. So, betul lah jawapan Ainuddin D. Faham tak Akilah? Faham cikgu.
Okey, kalau Akilah faham, cuba Akilah jawab soalan B. Bagus Zainuddin. Okey, teruskan Akilah. Satu B tu. jawapan dia Jawapan dia A. Okey, cikgu check Y lebih besar daripada X, so kita akan lorek dekat bahagian atas. Y lebih besar daripada 6. Okey, kita lorek bahagian atas. Okey, betul jawapan A. Okey, bagus Akilah. Awak jelas faham? faham cikgu. Okey, cikgu nak tanya Arman. Arman walaupun tak boleh cakap Arman boleh type Arman. Arman cikgu ada nampak. Arman tulis kat situ. So Arman, satu C. Apa jawapan awak Arman? C, okey kita check. Y kurang, so cikgu akan lorek dekat sebelah sini. Dan dia minta Y kurang juga. Okey, betul C. Bagus Arman. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Aina Safia. Aina Safia D, Aina Safia. Alah dah ada dah jawapan kan. A, B, C, D tak payah jawab. Confirm lah jawapan dia B kan. Okey, tak apa cikgu teruskan dulu. Aina Safia. Okey, jawapan A. Apa jawapan awak Aina? Sekarang kita ada 3 pula. Aina boleh cakap tak Aina? Aina? Okey Aina. Jawapan A. Apa jawapan awak? Boleh tak Aina? Kan awak perlu cikgu terangkan balik semula. Cikgu terangkan dulu. Okey, kita tengok persamaan Y sama dengan 6 kat sini dulu So, kalau dia kurang, so cikgu perlu lorek dekat bahagian bawah. Lepas tu, Y sama dengan X kat sini. So, dia nak kawasan yang kurang dekat sini, kat bawah dia. So, lepas tu X tambah 6 lebih daripada ni. X sama Y kan, so kawasan kat sini. So, dia nak ambil kawasan yang lebih. So, dia berada dekat bahagian atas lah. So, sebenarnya yang pertembungan di antara ketiga-tiga ni adalah Jelas tak Aina? Kalau tak nampak kita boleh buat macam ni. Y kurang dari 6 kan? Kita ada kat sini Y kita buat sebab dia ada banyak kan? Kita buatlah macam ni sebab dia ada banyak kawasan. So setiap kawasan tu cikgu akan buat nak panah. Lepas tu Y sama dengan X tu kita nak minta kurang. Jadi dia ada 3 kawasan, cikgu buat macam ni lah. Lepas tu X tambah 6 lebih daripada X tambah Y sama lebih daripada 6. So ini kawasan kita. So cikgu akan buat macam ni. Kat mana ketiga-tiga anak panah tu ada, itulah jawapan dia. So jawapan dia adalah E lah kat sini. Faham Aina? Faham cikgu. Okey, kalau macam tu Aina jawab B. Y kurang dari 6. So cikgu nak buat anak panah atas ke bawah? Bawah. Okey. Y lebih daripada X, cikgu nak buat anak panah atas ke bawah? Atas. Lebih. Atas ke bawah? Atas. Lebih atas ke bawah? Atas. Jadi kawasan kat mana? Kat C. Okey. Yang lain macam mana faham?
Kalau dah faham, cikgu nak tanya orang lain pula. Cikgu nak tanya Azfar. Okay, Azfar? Azfar, apa jawapan awak untuk 2C? Perlu tak cikgu buat anak panah untuk awak? Perlu. Perlu, okey. Y kurang daripada 6, anak panah bawah ke atas? Bawah. Y kurang daripada X, bawah atas? Bawah. X tambah Y kurang daripada 6, bawah atas? Bawah. Okey, so apa jawapan dia? Tak nampak pun ada tiga pertengahan kan? Jawapannya A. Cak A? Oh, betul. Betul, A. Sebab ini pun dia masih lagi berada di bawah Y sama dengan 6. Betul lah. A. Bagus. Bagus, Aswak. Okey. D. Cikgu nak tanya Ilya. Okay, cikgu. Okey, Ilya. Kalau Y lebih daripada 6, atas bawah, Ilya? Atas. Y lebih daripada X, atas bawah? Atas. X tambah Y lebih daripada 6, atas bawah? Atas. Hah? Atas. Atas ke bawah? Hah? Ni. Y tambah 6, lebih daripada 6. Y tambah X tambah Y. Lebih daripada 6, atas ke bawah? Atas. Jadi jawapan awak apa? D. A? D. D. Okey. Okey, yang lain macam mana, faham? Faham. Faham. Okey. So, kita teruskan langkah-langkah menentukan rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Tanda rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan dengan penandaan yang berlainan dan mudah dilihat. Macam cikgu kata tadi lah, cikgu buat tadi, cikgu tanda guna anak panah. So, yang kedua, kena pasti rantau sepunya yang ditanda dengan kesemua penandaan yang terlibat. Sama macam tadi kita dah nampak ada 3 anak panah dekat situ. Jadi kita tahu itulah kawasan rantau kita. So, lorek rantau sepenuhnya. Pastikan tanda lorekkan tidak terkeluar dari rantau sepunya. Okey, maksudnya macam ni kan tadi kita tahu jawapan dia D. Jadi kita kena lorekkan, jangan keluar dari kawasan rantau kita lah. Itu yang ketiga, langkah yang ketiga. Jelas? Jelas. Okey. Jadi ini adalah contoh 10. Okey, lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear yang diberi. So kita buat anak panah dulu, dia kata dia kurang. So cikgu buat anak panah kat bawah. Disebabkan ada 2 kawasan macam ni, cikgu buat 2 lah anak panah cikgu. Lepas tu X kurang daripada 2. So kat sini. Jadi maksudnya pertemuan 2 anak panah, inilah jawapan dia. Inilah kawasan lorekkan yang kita perlu lorekkan. Atau keluar pula. So bila awak lorek nanti awak janganlah keluar dari kawasan tu ya. Lorek betul-betul. Faham tak? Faham. Ya, faham So, kejap cikgu nak tanya. Suara cikgu dengar tak? Tak. Tak sebab dia pun tengah mengajar. Risau mengganggu pula kelas ni. Okay, so macam tadi tengok. Buku teks guna A, B, A, B, A, B. So ikut awak lah kalau awak rasa A, B, A, B awak faham. Ataupun anak panah awak faham, awak gunalah mana-mana yang awak rasa awak faham. So kat sini jelas Ni sama je dengan kaedah anak panah tu tadilah. Macam ni, Y ditanda dengan huruf A. So, tapi macam cikgu tengok macam pening kat sini. So, kalau cikgu tak nak gunalah kaedah ni sebab dia memeningkan. Okey, kita tengok pula contoh 11. Dia menggunakan anak panah titik dulu. Sebab soalan minta lukis dan lorek. Jadi,
Awak kena masukkan titik dululah. Contoh kat sini kan. Kita ada persamaan 2y sama dengan x. X tambah y sama dengan 4, x sama dengan kosong. Okey. So awak kena, benda pertama awak kena buat adalah titik koordinat dulu. Sebab kita ini graf kosong ni tau. Jadi kita kena plot dulu titik kita. Sebelum kita plot, kita kena dapatkan kita punya titik. Jadi kita buat macam biasa, kita buat x, y kita. Disebabkan kat sini 2, 4 je, so cikgu gunalah 2 dan 4. So disebabkan kat sini kan, ini yang ada y ni yang dia darabkan 2, jadi lebih senang cikgu gantikan nilai y dulu. So maksudnya kalau cikgu gantikan, cikgu nak gantikan kat sini, y cikgu gantikan 2 lah contoh Kalau cikgu gantikan y 2, bermakna x cikgu bila gantikan 2 kat sini kita akan dapat 4. Kalau cikgu ganti negatif 2, kita akan dapat negatif 4 kat sini. So, kita plot lah titik kita. Dan kita garis. Garis guna garisan apa? Garisan bersambung. Sebab dia ada tanda sama dengan kat sini. So, dia akan bersambung lah. Yang ini pula, tak nak guna kosong pun kita boleh guna titik mana-mana lah. Kalau cikgu ganti 2 kat sini, x cikgu ganti 2, jadi y cikgu akan dapat 2. Kalau cikgu ganti kosong, x cikgu ganti kosong, jadi y cikgu 4. So cikgu plot lah titik 2-2. X 2, y 2 kat sini. 0,4 kat sini. So cikgu pun garis menggunakan garisan putus-putus. So apa garisan putus-putus? Sebab ini tak ada tanda sama dengan. Okay, lepas tu x lebih daripada kosong. So daripada x kat sini, ni awak sama garisan x awak sama dengan kosong. So itulah, tak perlulah kita buat garisan kan. Okay, selepas kita titik, kita check balik kita punya persamaan ni. Dia, kalau kita nak tahu, dia mesti tengok daripada y kan. So ini adalah lebih besar. So persamaan kita dia lebih besar. Ada 2 kawasan dekat sini. Lepas tu yang ini kurang. Ada 2 kawasan kat sini. Ada 3 kawasan, sorry. Lepas tu yang ni lebih berkosong. So kawasan pertama, kawasan yang kedua, kawasan yang ketiga. So betul lah yang 3-3 tu dekat dalam warna kawasan warna hijau ni. Jelas tak? Jelas. Okay, kita tengok kat sini ni lebih. So yang ni lebih daripada kosong. Jadi kawasan ni adalah kawasan yang B lah. Okey, boleh? Faham soalan ini? Macam mana pula kalau kita ada macam ni? Ada 4 pula. Kan susah bila ada 4. Okay, kita buat satu-satu ini. Jadi kita akan, disebabkan banyak kawasan kan, ada A, B, C, D. Jadi kita buat semualah. Okay, lepas tu yang ni X lebih besar daripada 2. Lepas tu X lebih daripada kosong. X lebih daripada kosong kat sini. Lepas tu Y lebih daripada kosong. Jadi apa kawasan dia? Apa jawapan kawasan dia? Ada orang tak ni? A. Jawapan dia. Jelas tak? Yang lain macam mana faham? Kenapa makin kurang Cikgu memang sengaja buat kelas ni lambat supaya awak betul-betul faham apa yang cikgu ajar. Ke awak sebenarnya nak cikgu ajar cepat? Ramai pula keluar.